khabar semua? Okey, pada hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi tahun 6. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu penghasilan projek bersama dengan Cikgu Azmi. Okey, bertemu lagi kita di dalam sesi PDPR. Hari ini cikgu akan menceritakan kepada anak didik semua iaitu apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu menguji kefungsian projek, iaitu projek palang keselamatan. B, membuat kemasan pada projek. Okey, kita tengok kepada standard kandungan 4.3. Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanika. Okey, untuk standard pembelajaran 4.3.11 iaitu menguji kefungsian projek. 4.3.12 iaitu membuat kemasan pada projek. Apa sebenarnya objektif pembelajaran? Okey, cuba kita lihat. Mengenal pasti tujuan melakukan pengujian sesuatu projek. Yang kedua, menyatakan tujuan membuat kemasan. Yang ketiga, menyatakan bahan kemasan. Okay, cuba kita lihat 4.3.11 iaitu menguji projek elektromekanika. Okey, sebenarnya projek elektromekanika yang telah siap perlu diuji untuk mengetahui sama ada projek berfungsi atau tidak berfungsi. Okey, ujian produk. Ujian perlu dilakukan terhadap produk yang dibina dalam keadaan sebenar dan di lokasi yang sebenar untuk menentukan kefungsian, keupayaan, kesesuaian dan kebolehgunaan sesuatu produk. Apa-apa keputusan dapat menentukan sama ada produk yang dihasilkan menepati cita rasa pengguna atau sebaliknya. Okey, sekarang kita tengok kepada langkah yang pertama, iaitu menyemak penyambungan wire yang telah dibuat, terutamanya yang melibatkan sambungan pada bahan elektronik. Ini adalah contoh penyambungan wire yang telah dibuat oleh cikgu. Okey, ini adalah langkah yang kedua, iaitu semak switch tekan tutup. Okey, ini sebenarnya switch tekan tutup. Bila untuk menyemak, kita akan tekan switch tekan tutup ini, barulah palang keselamatan yang kita buat tadi berjaya ataupun tidak berjaya. Sekarang kita akan tengok kepada langkah yang ketiga, iaitu semak motor dan gear. Okay, sebenarnya kita akan semak motor dan gear di sini. Okay, apabila kita sudah semak motor dan gear di sini, apabila ia berfungsi, contohnya kita tekan switch tekan tutup, palang keselamatan ni, apabila kita tekan palang keselamatan ini akan berfungsi, iaitu dia akan naik, dan kita akan tekan sebelah kanan, dia switch enjin
palang keselamatan serbuk akan turun. Okay, sebenarnya ini adalah langkah yang ketiga. Kita akan semak motor dan gear, adakah ia berfungsi dengan baik. Okey, bagi langkah yang keempat, semak kedudukan bateri. Okey, ini adalah lita yang kita telah buat. Okey, kita akan semak bateri dekat sini. Kita mesti letak dua bateri untuk menentukan palang keselamatan kita berfungsi ataupun tidak. Sekiranya bateri kita tak ada, masuk di sini, kita tidak boleh membuat pengujian kepada projek yang kita telah buat. Nampak? Okay, apabila kita tekannya switch dekat sini, yang sebelah sini, masuk di sini, palang tu akan naik. Dan apabila kita tekan sebelah kanan, palang tu akan turun. Okay, sekarang kita akan tengok kepada part point 3.12, iaitu membuat kemasan pada projek. Okay, sebenarnya kemasan merupakan langkah yang terakhir dalam penghasilan projek. Kerja kemasan boleh dilakukan sebelum, semasa dan selepas menghasilkan projek, bergantung kepada kesesuaian. Okay, untuk projek palang keselamatan, kerja membuat kemasan boleh dilakukan semasa projek dihasilkan, iaitu selepas kerja-kerja mencantum bahagian yang menggunakan bahan logam dan bahan bukan logam. Okay, apa sebenarnya tujuan kemasan ini? Okay, kita akan tengok kepada tujuan kemasan yang pertama, iaitu untuk melindungi kecacatan pada projek. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk mencantikkan lagi projek tersebut. Tujuan ketiga, untuk memberi tambahan nilai pada projek. Okay, sekarang kita akan tengok langkah yang pertama. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat kemasan. Okay, ini adalah contoh peralatan ataupun alat bahan yang kita perlukan untuk membuat kemasan. Okay, yang pertama cat sembuh, yang kedua kertas pelekat, cat licau, selet, spray dan sebagainya. Okay, cuba kita tengok langkah yang kedua, iaitu melicinkan permukaan kayu dengan menggunakan kertas las atau kertas pasir. Bagaimana dengan habuk? Pastikan anda memakai kacamata atau penutup mulut dan hidung bagi melindungi diri anda semua, ataupun pakai Google. Ini contoh melicinkan permukaan kayu dengan menggunakan kertas pasir. Kita mesti gosok projek yang kita sudah buat tadi menjadi licin. Okay, ini adalah contoh projek palang keselamatan. Ini adalah langkah yang ketiga, iaitu tutup semua bahagian yang dikenaki sekiranya kita hendak menggunakan cat sembuh, supaya cat tersebut tidak terkena ke bahagian lain. Ini kita kena tutuplah bahagian yang mana yang kita nak dan bahagian yang mana yang kita hendak sembuh, supaya ia tidak terkena kepada bahagian-bahagian lain. Okay, kita tengok kepada langkah yang keempat, iaitu mengeringkan projek yang kita telah buat. Okay, setelah cat disembuh,
kita pastikan cat tersebut dijemur di tempat yang panas. Supaya apa? Supaya palang keselamatan yang kita telah sembuh tadi cepat kering. Okey, apabila cat kering, kita perlu buka kembali apa yang kita tutupi dari cat sembuh. Bersihkan sisa cat, akan tetapi kita juga perlu menambah baikkan pada bahagian palang keselamatan yang tidak dicat dengan sempurna. Okey, kita perlu menambah baikkan palang keselamatan tersebut yang tidak terkena cat yang kita telah sembuh. Itu yang paling penting. Okey, sekian dahulu untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di tajuk yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.